Okey, kita sambung lagi soalan 11, video terbaru. Soalan 11, trial per list 2020. Soalan 11A, nyatakan 4 perbezaan antara logam dengan bukan logam. 4 perbezaan logam dengan bukan logam. Jadi tengok markah 4. So 4 perbezaan. Yang mudahnya kamu buatlah jadual sebelah kiri logam dan sebelah kanan bukan logam, dan buatlah 4 baris, 4 perbezaan. Setiap satu mesti perbezaan yang setara. Ingat lagi yang cikgu suruh hafal perbezaan, kamu hafal jadual logam dengan bukan logam. Jadi buatlah macam ni, 2 kolom logam, ciri logam semua 1 sampai 7 dan bukan logam semua 1 sampai 7. Perbezaan ciri mesti setara. Kalau kamu bincang tentang kemuluran, mesti sebelah logam pun kemuluran, sebelah kiri bukan logam pun kemuluran. Contoh, logam mulur, bukan logam tidak mulur. Logam lembut, bukan logam keras. Tak boleh kita bandingkan ciri yang berbeza. Contohnya, mula-mula cerita pasal logam lembut. Lepas tu dekat bukan logam cerita pula suka ditempa. Salah lah. So, perbezaan mesti setara. Buat sebaris-sebaris lah. So, kamu pilih saja, kamu buat saja, senaraikan ke-4 ciri, kamu akan dapat 1 markah untuk setiap satu. Okey, antara ciri-ciri logam, kamu tengok kat situ, logam lembut, mudah ditempa, takat lebur tinggi, berkilau atau berkilat, tidak tahan kakisan, boleh mengkonduksi elektrik dan konduktor haba yang baik. Untuk bukan logam pula, dia keras, sukar ditempa, takat lebur yang rendah, pudar, tahan kakisan, tidak mengkonduksi elektrik dan konduktor haba yang lemah. So, dapat kamu buatlah, kalau buat 5, 6 pun markah maksimum ialah 4. So, kita terus ke soalan 11B. 11B berkenaan dengan, kalau nampak macam ni, mestilah soalan mengkonsepsi. Okey, kita tengok. Rajah 11 menunjukkan 3 contoh alloy. 3 contoh alloy. Tiga contoh alloy, keluli, duralumin dan loyang. Jadi tulis kat sini, contoh alloy. Tengok dalam soalan tambah. So, kita tengok. Yang pertama, soalan dia nak kaji objek dalam rajah 11 dan bina konsep alloy. Bina konsep alloy. Mesti ada yang pertama sekali, maklumat daripada rajah. Apa yang kita ada daripada rajah? Kita ada di sini. Keluli, duralumin dan loyang adalah contoh alloy. Itu sahaja yang kamu perlu tulis. Keluli, duralumin dan loyang adalah contoh alloy. Dia nak ni contoh alloy. Okey. Yang kedua, dia nak apa? Mesti tanya ciri sepunya. Yang kedua, kenal pasti 2 ciri sepunya. Apa ciri-ciri alloy? Ingat balik apa cikgu suruh kamu bezakan alloy dengan logam tulen. Yang pertama, dia lebih keras, lebih tahan kakisan, lebih berkilau. So, bagilah. Ada banyak kat sini. Kamu pilih 2. Lebih tahan kakisan, lebih berkilat, lebih keras daripada 2 unsur. 2 atau lebih unsur. Okey, katakan cikgu ambil 2. Ciri yang pertama dan ciri kedua ni. Yang kita ambil ya. Okey, tengok seterusnya soalan. Dia tanya, beri 1 contoh lain bagi alloy. Contoh lain bagi alloy, kita tahu alloy ni apa? Keluli. Keluli. Tadi yang dia bagi semua tak boleh gunalah lah. So, kita guna yang dia tak bagi lagi kat situ. Ada keluli, duralumin, loyang. Kita ada lagi gangsa. Kita boleh tambah gangsa dan juga boleh tambah lagi pewter dan cupronikel. Seterusnya dia tanya bukan contoh, 1 contoh logam, bukan contoh lah. Logam yang kamu boleh tulislah logam-logam yang tulen seperti kuprum, magnesium, aluminium dan sebagainya. Okey, last sekali ialah konsep sebenar. Mestilah kamu hubung kaitkan 2 ciri sepunya di sini. So, dapat kat situ alloy ialah bahan yang tahan kakisan dan lebih berkilat. Alloy ialah bahan yang tahan kakisan ciri 1 dan lebih berkilat ialah ciri 2. Itu saja soalan 12, total 10 markah. Okey, jadi kena ingat mengkonsepsi senang saja soalan